Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Dan harus baginya dijamakkan sunat qabliyah yang muakkadah dan yang ghairu muakkadah dengan satu takbir dan satu salam, dengan satu tasyahud atau dua tasyahud, dan yang afdalnya diceraikan dia dengan dua takbir, dua takbiratul ihram dan dua tasyahud dan dua salam. Jadi pada kuliah kita lepas kita telah bincang masalah sembahyang sunat. Yang mana sembahyang sunat ni amat banyak sebagai tambahan daripada sembahyang fardu yang 5 waktu. Maka Allah sunatkan kita melakukan sembahyang yang lain daripada sembahyang 5 waktu yang dihukumkan sunat. Mana dibuat dapat pahala, kalau tak buat tak dapat rugi. Kan? Maka sembahyang sunat itu seperti mana kita bincang pada kuliah terlepas, dia terbahagi menjadi dua. Ada yang disunatkan berjemaah dan ada yang tak disunatkan berjemaah. Jadi sembahyang sunat tu ada yang disunatkan berjemaah dan ada yang tak disunatkan berjemaah. Maka kita bincang dulu yang pertamanya sembahyang sunat yang tak disunatkan berjemaah. Itulah di antaranya sembahyang rawatib, iaitu sembahyang yang mengiringi sembahyang fardu, iaitu qabliyah dan ba'diyah. Dan sembahyang qabliyah, ba'diyah itu dia ada yang muakkad dan ada yang ghair muakkad. Seperti sembahyang zuhur, qabliyah zuhur 2 rakaat muakkad dan 2 rakaat ghair muakkad. Mana 2 rakaat dituntut, disunatkan dengan sungguh-sungguh, dengan tuntutan yang kuat, dan 2 rakaat lagi disunatkan juga tapi tidak dengan tuntutan yang kuat. Itu kata ghair muakkad. Maka boleh kita nak sembahyang sunat qabliyah yang muakkad dan yang ghair muakkad itu kita himpunkan sekali. Kita sembahyang qabliyah zuhur 4 rakaat, 2 rakaat muakkad, 2 rakaat yang ghair muakkad, kita himpunkan sekali dengan satu takbir dan satu salam. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur dan sahaja aku sembahyang sunat qabliyah zuhur dan 4 rakaat. Maknanya 2 tu yang muakkad, 2 yang ghair muakkad, tak payah sebut dah. 2 rakaat yang muakkad aku himpun tak payah. Kata sahaja aku sembahyang qabliyah zuhur 4 rakaat. Maknanya situ dah masuk 2 rakaat yang muakkad dan 2 rakaat yang ghair muakkad. Begitu juga ba'diyah zuhur. Sebab yang muakkadnya hanya 2. Yang 2 lagi ghair muakkad. Adapun qabliyah asar, maka keempat-empat rakaat itu ghair muakkad. Tidak tuntut dengan tuntut yang kuat. Dengan tuntutan yang kuat.
Maka harus kita jamakkan dengan muakkad dan ghair muakkad tadi dengan satu takbir. Maknanya kita buat 4 rakaat satu salam. Satu takbiratul ihram. Dan juga boleh kita buat 4 rakaat itu dengan satu tasyahud ataupun dengan 2 tasyahud. Maksudnya kalau kita buat dengan satu tasyahud 2 rakaat, baca tahiyat awal, kemudian 2 rakaat lagi baca tahiyat akhir bagi salam. Dan boleh kita terus sembahyang tanpa baca tahiyat awal, terus 4 rakaat tahiyat akhir terus pun boleh. Tetapi dia kata dan yang afdalnya, yang paling afdalnya, yang paling besar pahala, yang paling eloknya, diceraikan dia dengan 2 takbiratul ihram. Yang afdal dia kata kalau sembahyang qabliyah ni, kalau yang muakkad dan yang ghair muakkad tu kita pisahkan dia. Kita buat 2 rakaat dulu kan, lepas tu buat 2 rakaat lagi. Buat 2 salam. Begitu juga kita buat dengan 2 tasyahud. Mana tasyahud yang pertama bagi salam, tasyahud yang kedua bagi salam. Kedua-dua tasyahud akhir. Dan dengan 2 salam, sebab buat 2 rakaat salam. Tadi 4 rakaat 2 salam. Itu yang afdal. Tapi di sana ada lagi perbincangan pula, khilaf tentang lain. Dalam mazhab kita Syafi'i ini ada pula ulama yang mengatakan jika sembahyang siang hari, sembahyang sunat yang kita buat siang hari, kalau kita nak buat 4 rakaat yang aulanya himpun. Buat 4 rakaat yang aulanya himpun. 4 rakaat satu salam sahaja. Kalau kita sembahyang sunat jenis sembahyang malam, maka nak buat 4 rakaat tu elok buat 2. Ada juga pendapat yang mengatakan begitu. Tetapi di sini dia kata sebab ada beza sana muakkad dan ghair muakkad. Muakkad kita buat dulu, kemudian baru buat ghair muakkad. Adapun seperti sembahyang qabliyah asar. Qabliyah asar ni dia 2 tu ghair muakkad. Maka kalau kita nak buat satu salam, kan nak buat 2 salam pun sama saja, tidak ada afdal. Tapi kalau tilik tentang kata ulama, kata sebagian ulama Syafi'i kata sembahyang di siang hari itu yang afdalnya buat 4 rakaat satu salam. Afdal buat 4 rakaat satu salam. Dan harus pula dijamakkan sunat ba'diyah yang muakkadah dan ghairu muakkadah seperti kaifiat yang dahulu itu. Begitu juga hak yang ba'diyah tadi, hak qabliyah. Sunat zuhur, sebelum zuhur tu qabliyah 2 rakaat, yang muakkad 2 rakaat, yang ghairu muakkad 2 rakaat. Begitu juga hak ba'diyah. Kan? Yang boleh kita nak himpun 4 rakaat satu salam ataupun kita nak ceraikan 2 rakaat. Dan harus baginya bagi orang yang sembahyang sunat itu pula dihimpunkan sunat qabliyah dan ba'diyah yang muakkadah dan yang ghairu muakkadah dengan satu takbir kemudian daripada fardu. Boleh juga kan kita nak sembahyang qabliyah dengan ba'diyah, kita himpun satu salam dia. Sama ada kita buat 2 kan, kita nak buat yang muakkadah saja, kita buat 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat lepas zuhur ni kita himpun sekali buat 4 rakaat. Bermakna 2 rakaat belum, 2 rakaat selepas boleh. Ataupun kita nak himpun sekali hak muakkad, hak ghairu muakkad, hak qabliyah, ba'diyah. Jadi 8 rakaat kita himpun semua sekali. Tapi nak himpun dia kan mestilah ba'diyah. Tak boleh kita buat qabliyah. Sebab hak ba'diyah tu kalau kita nak buat qabliyah dia tak masuk waktu lagi. Kan? Kalau hak qabliyah kita buat selepas daripada sembahyang, hak tu memang waktu dia. Tak ada qada. Jadi seperti kata kita kalau kita macam kali ni depa nak cepat tamat tak ada sudah orang azan tak ada sudah orang sembahyang sunat lagi dia nak tamat dah. Jadi kita nak sembahyang 4 rakaat bukan adzan. Kan? Kita buat selepas sembahyang. Boleh. Nak himpun pun boleh. Kalau tak mau himpun pun boleh. Ataupun kita terlambat, ramai orang nak ke iqamah tak sempat nak baca, nak sembahyang sunat qabliyah. Sembahyang selepas. Tak kira lah selepas asar ke selepas subuh ke boleh. Kan? Sembahyang sunat qabliyah subuh tu.
kita sembahyang lepas sembahyang subuh, boleh? Tak haram. Sebab waktu dia. Waktu sunat qabliyah tu pada bila? Masuk waktu subuh sehingga habis waktu subuh. Waktu qabliyah asar tu bila? Masuk waktu asar sampai dah habis waktu asar. Dia tak nama qada. Itu mengikut dalam mazhab kita Syafi'i. Jadi kalau kita lambat dah ke masjid, orang dah nak iqamah, tak payahlah kita tergesa-gesa sembahyang sunat. Kan? Lagi lepas kita sembahyang bantu, kita sembahyang lah. Qabliyah, ba'diyah sambung sama kali. Nak himpun sekali satu salam pun boleh. Nak buat 8 rakaat satu salam pun boleh. Sama ada nak buat dengan 2 tahiyat ataupun nak buat dengan 1 tahiyat pun boleh. Tak ada masalah sebenarnya. Dan harus baginya pula dihimpunkan sunat qabliyah dan ba'diyah yang muakkadah dan yang ghairu muakkadah dengan 1 takbir kemudian daripada fardu. Boleh. Tapi syaratnya lepas pada fardu. Nak himpun tadi kena lepas. Sebab tak boleh himpun sebelum. Sebab apa tak boleh himpun sebelum? Sebab hak yang ba'diyah tu belum masuk waktu. Hak ba'diyah tu masuk waktunya dengan kita sembahyang waktu. Ba'diyah zuhur masuk waktunya dengan sembahyang zuhur. Bukan dengan masuk waktu zuhur. Sebab tu kalau kita tak sembahyang zuhur, sampai masuk waktu asar, habis waktu ba'diyah. Tapi tak masuk lagi waktu. Waktu dia habis, tak masuk waktu. Maka tak ada atas kita sembahyang tu. Macam orang dia tak sembahyang zuhur. Masuk waktu zuhur, ada bagi dia sunat qabliyah. Kemudian dia tak sembahyang zuhur. Tak sembahyang zuhur sampai masuk waktu asar. Bermakna waktu bagi ba'diyah tu belum masuk. Tapi dah habis. Maka dia tak boleh kalau nak qada lepas asar tak boleh. Tapi hak qabliyah boleh. Hak qabliyah boleh qada sebab dia ada waktu. Seperti dikatanya nawaitu lagi, usalli lagi ya. Dia kata usalli 8 raka'atin sunnat az-zuhri al-qabliyata wal ba'diyata lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang 8 rakaat sunat zuhur yang dahulu dan yang kemudian kerana Allah Ta'ala. Boleh himpun 8 rakaat sekaligus. Ataupun nak buat 2 boleh. 4 salam, nah, lepas dia buat ba'diyah. Habis di situ. Sembahyang qabliyah, sembahyang rawatib, ba'diyah dan qabliyah. Ataupun qabliyah dan ba'diyah. Dan bermula yang afdal segala sunat rawatib itu witir. Sembahyang witir ni pun dia kira sembahyang rawatib. Sebab apa dia kira sembahyang rawatib? Kerana dia selepas isyak, selepas sembahyang fardu. Maknanya masuk waktu witir ni selepas sembahyang isyak. Seperti mana masuk waktu ba'diyah isyak tu selepas sembahyang isyak. Masuk waktu witir lepas sembahyang isyak, maka dikira dia keluar rawatib. Maka bila dikira dia rawatib, dalam banyak-banyak yang sembahyang rawatib tu, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, qabliyah ba'diyah maghrib, qabliyah isyak, qabliyah ba'diyah isyak, qabliyah subuh. Dalam banyak-banyak tu, hak mana paling afdal? Yang paling afdal sekali ialah sembahyang witir. Sehingga kan dalam mazhab Hanafi witir tu wajib. Lain daripada 5 tu, witir wajib juga sembahyang dalam mazhab Hanafi. Tapi dalam mazhab kita Imam Syafi'i kata tak wajib, sunat. Witir itu sunat yang muakkad. Tetapi Imam Syafi'i sendiri walaupun dia hukumkan sembahyang witir itu sunat, dia tak pernah tinggal sembahyang sunat witir. Dia tak pernah tinggal. Kerana Nabi pun tak pernah tinggal. Sebab itulah Imam Syafi'i mengatakan wajib sembahyang witir, sebab Nabi tak pernah tinggal. Tapi Imam Syafi'i mengatakan sembahyang witir itu sunat. Sebab pernah sahabat tanya Rasulullah, apakah sembahyang yang difardukan kepada kami?
Maka Rasulullah kata khamsun faradahunna Allah. 5 sembahyang yang Allah fardukan kepada kamu. Sahabat lain ada lagi lain lah. Rasulullah jawab tak ada. Satu je. Jadi sebab tu dia macam imam hukum kau wajib 5 je. Tu hak yang witir Rasulullah tak nak tinggal, itu sunat. Tapi sunat yang kuat. Sunat yang sangat-sangat dituntut kita buat. Karena tu Rasulullah tak pernah tinggal. Maka Imam Syafi'i pun walaupun dia hukum sunat, dia pun tak pernah tinggal. Maka sekurang-kurangnya serakaat. Witir ni paling kurang 1 rakaat. Tapi jangan kita buat tunggal-tunggal. Bahasa tengah-tengah malam pukul 3 pagi nak sembahyang witir, bangun ambil wudu, sembahyang serakaat ni tidak boleh. Jangan buat macam tu. Sekurang-kurang sembahyang witir ni 1 rakaat. Tapi jangan buat satu rakaat je. Tak pergi teman dengan hal lain. Tak boleh. Makruh. Sah tu sah, tapi makruh. Khilaful aula. Setengah kata khilaful aula, setengah kata khilaful sunnah. Tetapi sayugianya walaupun sekurang-kurang witir itu serakaat, tetapi sayugianya jangan dikerjakan serakaat kerana khilaful aula. Walaupun dia tu sembahyang witir tu 1 rakaat pun sah, tapi yang sayugianya sepatutnya janganlah sampai malah tara tu. Sembahyang 1 rakaat je. Kerana khilafu aula, menyalahi utama. Dah utamanya dan sekurang-kurang akmalnya. Mana witir ni sekurang-kurang akmal. Kalau kita buat macam tu sempurna dah, tapi sempurna yang paling kurang. Sempurna yang paling rendah. Apa dia? Iaitu 3 rakaat. Dibaca ayatnya pada rakaat yang pertama, kemudian daripada Fatihah baca Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah dibaca Qul ya ayyuhal kafirun. Itu sunnah Rasulullah. Dia katakan kebanyakan sembahyang witir dia baca tu Sabbih isma rabbikal a'la pada rakaat yang pertama, Qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat yang kedua. Kemudian daripada Fatihah. Dan pada rakaat yang ketiga, kemudian daripada Fatihah baca Qul huwallahu ahad. Dan setengah riwayat mengatakan baca 3 qul. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Itu jika sekiranya kita buat witir itu dengan cerai, dengan fasal. Maknanya kita buat 2 rakaat kemudian bagi salam, buat 1 rakaat lagi. Adapun kalau kita buat 3 rakaat, 1 salam, maka sunat dibacakan rakaat pertama dan rakaat kedua sahaja. Rakaat ketiga tak payah baca macam kita sembahyang isyak lah. Macam kita sembahyang maghrib, rakaat 3 tak baca dah. Kalau kita buat dengan wasal, dengan sambung, 3 rakaat 1 salam. Yang sunat baca rakaat pertama baca Sabbih, rakaat kedua baca Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat 3 baca Qul, 3 qul tu. Maka jika sekiranya kita buat bercerai, 2 rakaat 1 salam, kemudian 1 rakaat 1 salam. Kemudian dan yang terlebih akmalnya, yang terlebih sempurna daripada 3, iaitu 5 rakaat. Itu lebih sempurna lagi. Dan yang elok lagi, yang lebih elok lagi mana tu? 7 rakaat. Kemudian 9 rakaat. Kemudian 11 rakaat. Inilah sebanyak-banyaknya witir. Witir itu paling banyak 11 rakaat sahaja. Maka tidak sah witir lebih daripada 11 rakaat. Kalau kita pergi rajin ditambah 15, 17 sampai 21 dan sebagainya, itu tak sah. Maka jika dikerjakan lebih daripada serakaat, kalau kita buat lebih daripada serakaat, mana 3 rakaat ataupun 5 rakaat ataupun 7 rakaat ataupun 9 rakaat ataupun 11 rakaat. Kalau kita buat lebih itu dia kata harus dihubungkan dia. Mana dihubungkan ni, mana kita 10, 11 rakaat tu kita buat hanya salam saja, sambung semua. Itu bagi hubung.
Ataupun kita buat 5 rakaat satu salam saja, ataupun kita buat 3 rakaat satu salam saja. Itu hubung. Dan harus diceraikan dia. Mana nak buat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Ada pula orang tanya, Ustaz, kalau buat 2 rakaat, 2 rakaat, lepas tu baru buat serakaat. Hak 2 rakaat tu tak witir lah. Hak serakaat tu je witir. Bukan ke sembahyang witir ni sembahyang ganjil. Pula. Kalau nak buat 3 rakaat, buatlah 3 rakaat satu salam, baru bagi 3 rakaat satu salam, tu baru witir. Kalau buat 5 rakaat, buat 5 rakaat satu salam, tu baru witir, baru semua tu panggil witir. Jadi kalau buat 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam, lepas tu buat serakaat. Jadi hak 2 tu tak witir lah. Hak yang satu lagi tu baru witir. Sedangkan kita kata usalli sunnatal witri, sahaja aku sembahyang sunat witir. Pasal apa tak kata sembahyang aku sembahyang sunat genap? Dia jadi nak kata bodoh pun tak mengaji, kan? Dia tak reti illatut tasmiyah. Illatut tasmiyah tu qad yujibuha wa qad la yujibuha, tu kaedah. Illatut tasmiyah tu qad yujibuha wa qad la yujibuha. Kerana tu sembahyang witir tu sebab apa orang nama dia sembahyang witir? Sebab dia ganjil 3 rakaat, 5 rakaat. Sebab tu orang panggil sembahyang witir tu witir. Macam tu juga sembahyang zuhur. Sebab apa orang panggil sembahyang zuhur? Sebab waktu tu waktu zuhur, kan? Dah tu kita tadi masa zuhur tadi kita tidur, tak jaga maghrib tak. Ya Allah, aku tak sembahyang zuhur, wajib qada. Wajib qada. Kata nama apa? Nak usalli fardhu maghribi ke usalli fardhu dhuhri? Kalau usalli fardhu dhuhri, waktu zuhur tu. Pasal apa hama yang zuhur waktu maghrib tu pergi kata usalli fardhu zuhri lah, qadaan. Sebab tu kita kata illatut tasmiyah qad yujibuha wa qad la yujibuha. Macam ayam kampung lah. Ayam kampung tu, kita pergi kat Putrajaya, bandar cyber ataupun Cyber Jaya, kira bandar tercanggih di Malaysia, kan? Tengok ada tu 3 orang duduk bela ayam dalam sangkak. Tengok ini macam ayam kampung saja. Ni ayam apa ni? Dia kata ayam kampung. Bukan ke Putrajaya ni kampung bandar. Siapa hang panggil ayam kampung? Ayam kampung bela kat kampung ni baru panggil ayam kampung. Tu yang kata illatut tasbihah tu qad la yujibuha. Kadang-kadang dia tak mewajibkan nama tu. Kena fahamlah, bukan semestinya bila kata yang kampung duduk kat kampung. Bila kata sembahyang witir tu bukan mestinya ganjil. Bila kata sembahyang zuhur tu bukannya mestinya waktu zuhur. Kadang-kadang kita sembahyang zuhur waktu asar. Itu apa? Jamak takhir. Kita kata usalli fardhu zuhri lah, waktu asar dah, petang. Jadi masalah tu maknanya tak ada masalah lah. Cuma ada sebahagian ulama mengatakan kalau kita buat dua baru buat satu, yang aula, yang eloknya kita kata usalli muqaddimatal witri. Ada juga ulama kata begitu. Tapi kalau nak kata usalli sunnatal witri pun tak apa lah. Sebab illatut tasmiyah tu qad la yujibuha. Maka jika dikerjakan lebih daripada serakaat, harus dihubungkan dia dan diceraikan dia, iaitu dihubungkan dia serakaat yang akhir itu dengan barang yang dahulu daripadanya. Mana kita buat 3 rakaat sekaligus.
Itu yang dilakukan dalam mazhab Hanafi. Adapun dalam mazhab kita yang afdalnya kita buat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, baru buat 1 rakaat. Dalam mazhab kita. Adapun mazhab Hanafi yang afdalnya buat serakaat terus. Serakaat terus. Kalau buat 3 rakaat, 3 rakaat, 1 salam. Kalau buat 5 rakaat, 5 rakaat, 1 salam. Kita nak pilih yang mana? Terpulang. Kalau kita berasa nak taklid Hanafi, kalau kita nak buat satu salam terus, elok kita taklid Hanafi. Tapi bila kita nak taklid Hanafi tu, kita kena ambil wuduk cara Hanafi lah. Kita kena belajar lah cara Hanafi. Dan mazhab Hanafi sembahyang witirnya bila-bila sahaja ada kunut, bukan nanti di 10 akhir Ramadan saja. Mazhab Hanafi sembahyang witir ni, tak kira malam ni malam esok ke, malam bila pun sepanjang tahun sembahyang witir dia ada kunut. Tu orang Hanafi. Kita kunut dalam sembahyang subuh. Hanafi dia kunut dalam sembahyang witir. Dan witir tu wajib. Sebab tu kita ada kunut ni, benda khilafiyah. Tak payah nak petikai. Nak buat, tak buat sudah. Tapi Imam Syafi'i ada kunut dalam sembahyang subuh. Imam Hanafi dia ada kunut dalam sembahyang witir. Bahkan kunut tu bagi kita ni, umat akhir zaman, umat yang duduk dalam fitnah, dalam masyarakat yang huru-hara, negara pun huru-hara, fitnah keliling kelalang, dosa hari-hari, elok sangat kita baca kunut. Doa minta ke Allah. Rasulullah memanglah dia tak buat hari-hari. Kita dah buat hari-hari. Rasulullah pernah buat tak? Rasulullah pernah buat kunut tu. Sebab tu Imam Syafi'i buat. Imam Syafi'i kata sunat buat. Ni ada bid'ah, tak payah berdoa langsung. Kita kunut tu kita nak minta doa. Allahumma hdini fi man hadai. Ya Allah, beri hidayatkan akan daku pada orang yang Engkau beri hidayat. Mana? Seperti mana orang yang Engkau beri hidayat? Engkau beri hidayat pada sahabat, Engkau beri hidayat pada tabi'in, Engkau beri hidayat juga pada aku seperti mana mereka. Wa'afini fi man afait, dan Engkau beri afiat, beri kesihatan, beri afiat akan kami, pelihara akan kami, akan daku seperti mana Engkau afiatkan orang-orang lain. Wa barik li fi ma a'tait, ya Allah berkatkanlah akan bagi daku pada apa yang Engkau beri akan daku. Kita minta Allah bagi berkat pada harta kita. Salah. Kalau tak mau berkat, tak payah dah. Perasa dah tak perlu doa, tak perlu minta pada Allah. Jadi kita ni rasa kita dia perlu, kita berhajat, kita buat. Benda tu khilaf, bukan wajib. Sunat. Imam Syafi'i kata sunat, tak wajib. Imam Hanafi dia buatlah witir. Dan witir pada mazhab dia wajib. Kita witir ni di 10 akhir Ramadan saja sunat kunut. Dan iaitu dihubungkan dia serakaat yang akhir itu dengan barang yang dahulu daripadanya, atau diceraikan rakaat yang akhir daripada barang yang dahulu daripadanya, hingga jikalau sembahyang ia 10 rakaat dengan 1 takbir, dan serakaat yang akhir itu dengan takbiratul ihram, dinamakan dia bercerai dua, dan diceraikan dia itu afdal daripada berhubung. Itu pada mazhab kita. Mana bercerai ni sama ada kita, kalau kita nak buat 11 rakaat itu, kita nak buat 11 rakaat, kita buat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 5 kali salam, campur dengan yang 1 rakaat akhir itu 6 kali salam. Tu kalau kita buat 11. Ataupun kita nak buat 4 rakaat, 4 rakaat, kemudian 2 rakaat, kemudian 1 rakaat, 4 kali salam pun boleh. Ataupun kita nak buat 6 rakaat, betul 4 rakaat, betul 1 rakaat pun boleh.
Ataupun kita nak buat 8 rakaat, lepas tu 2 rakaat, lepas tu 1 rakaat pun boleh. Ataupun 10 rakaat. Kan? Kemudian 1 rakaat pun boleh. Semua tu namanya bercerai. Tapi kalau kita nak buat berhubung, kan? 11 rakaat tu semua satu salam saja. Itu namanya berhubung. Tapi yang afdalnya kita buat bercerai-cerai. Itu daripada mazhab kita Syafi'i. Adapun pada mazhab Hanafi dia aula berhubung. Dan waktunya waktu sembahyang witir itu antara sembahyang isya dan naik fajar. Maknanya selepas sembahyang isya sehingga naik fajar, tu waktu dia. Kalau kita tak buat waktu tu, habis waktunya. Lepas tu disunatkan qada. Setiap sembahyang yang mempunyai waktu, sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat, kalau sekiranya kita luput, kan, maka disyaratkan qada. Kalau sembahyang tu sembahyang wajib, wajib qada. Kalau sembahyang tu sembahyang sunat, sunat qada. Sembahyang yang mempunyai waktu. Maka jika dikerjakan dahulu daripada sembahyang isyak dengan sengaja, jikalau sudah semasuk isyak sekalipun, tiada dibilangkan dia witir dan tiada pula yang lainnya. Dia tahu dah waktu witir ni lepas sembahyang isyak. Kemudian dia tak sembahyang isyak dulu. Walaupun dah lama masuk isyak, pukul 12 malam dah, dia tak sembahyang lagi isyak, dia pergi sembahyang witir dulu, baru dia sembahyang isyak. Sengaja, dia tahu tidak sah sembahyang dia. Sembahyang witir pun tak sah dan tak jadi sunat. Tetapi kalau dia tak sengaja, dia biasa sembahyang isyak awal, kan, orang azan, dia pun berjemaah sembahyang isyak, kan. Lagi pukul 12 malam sebelum tidur dia sembahyang witir. Tiba-tiba hari itu mungkin tetamu mai rumah dia tak mai berjemaah, dua kali raya tetamu sampai pukul 11 malam. Lepas tu dia nak tidur, lagi nak tidur, kan, ambil wudu, sembahyang witir. Isyak tak sembahyang ni. Tu tak sengaja tu, terlupa. Dia tak sembahyang isyak ni, dia sembahyang witir. Maka tidak sah witir dia, tapi jadi sunat mutlak. Kalau tak sengaja jadi sunat, mana sembahyang tu sah, tak jadi witir, tapi jadi sunat mutlak. Lepas tu teringat, lah aku tak sembahyang isyak lagi. Sembahyang isyak lain, kata sembahyang witir lain. Maka jika dikerjakan dia dahulu daripada sembahyang isyak dengan sengaja, jikalau sudah masuk waktu isyak sekalipun, tiada dibilangkan witir dan tiada pula yang lain, maka tak jadi sunat mutlak. Dan jika tersalah, mana dia sembahyang witir sebelum sembahyang isyak, tak sembahyang isyak lagi, kerana tersalah benda tadi, terlupa, tersilap, dia ingatkan sembahyang isyak, dia pun sembahyang witir. Ataupun dia jahil, dia tak tahu, dia baru masuk Islam, yang dia tahu hak ni sembahyang ni malam pada sembahyang witir, dia tahu. Dia tak tahu yang witir tu sembahyang isyak, dia sembahyang witir dulu. Apa jadi? Nascaya jadi sunat mutlak jua. Jadi sunat mutlak. Dan disunatkan berjemaah pada witir bulan Ramadan. Sembahyang witir bulan Ramadan ni kita disunatkan berjemaah. Itu di atas satu qaul yang jumhur mazhab kita Syafi'i lah. Tapi ada juga yang dikatakan tak sunat jemaah. Tapi yang witir ni maknanya ada qaul yang kuat, yang boleh dipegang, yang muhtamad, mengatakan disunatkan berjemaah jika sekiranya dibuat pada bulan Ramadan. Ada setengah orang lepas main tarawih, dia balik tarawih, dia tak bayang witir, kerana dia kata nak ambil afdal akhir malam. Tapi atas kata ulama, jumhur ulama mengatakan witir ni pada bulan Ramadan afdal kita buat jemaah. Dia kata hari nak main tahajud tak dah, main ambil ya. Bukannya dah main witir tak ada sembahyang, dah tahajud. Cuma yang eloknya kita sembahyang witir tu akhir pada sembahyang. Tapi kalau dah sembahyang awal sebab dapat jemaah tadi,
Lepas lagi malam bayang pi. Ni ada nak buka kunci, tak buka kunci pula. Dah juga ambil mana tu? Dia dah sembahyang 2 rakaat. Buka balik witir tadi. Kan? Bukan ada nas yang mengatakan selepas kita sembahyang witir tak boleh sembahyang dan sembahyang lain. Itu di antara sunat-sunat yang disunatkan rawatib. Maknanya main witirnya yang eloknya, seboleh-bolehnya, sedaya upaya kitanya, elok janganlah tinggal. Habis-habis talarat pun buatlah serakaat. Kalau nak buat serakaat macam mana? Dia katakan kalau buat tunggal-tunggal makruh. Khilaful aula. Nak bagi hilang khilaful aula tu buat macam mana? Kita sembahyang ba'diyah isyak 2 rakaat, sembahyang witir. Ataupun lepas sembahyang isyak tu, sembahyang isyak, bersalam isyak tu, sembahyang witir. Kira dia bersambung dengan sembahyang lain. Jangan buat cerai-cerai seorang-seorang dia, siang kat dia, tak ada kawan. Dan sunat yang seterusnya iaitu sunat duha. Dalam mazhab kita ni dia tidak ada sunat isyraq. Tapi di sini pun ada tulis tu sunat isyraq. Tapi dia ada bahas di situ. Dan sunat duha, maka sebanyak-banyaknya dan yang afdalnya 8 rakaat dan sekurang-kurangnya 2 rakaat sunat isyraq tu, sunat duha tu. Dan waktunya kemudian daripada naik matahari segala hingga gelincir matahari. Naik matahari segala itu kita jauhi. Kalau kita Arab dia kata segala, dia kata qadara ramhin, sekadar selembing. Bila kata segala ni mungkin zaman dulu lah, pokok nyok tak tinggi lagi, ada galah rambutan je. Kalau kira galah hari ni sebut kat tempat-tempat orang kelapa sawit pun galah sampai 40 kaki. Kalau matahari naik segala pukul 10-11 baru boleh main duha. Kan? Tu. Tak segala apa tu? Segala pokok rambutan pun. Kan? Kalau kita Arab dia tak kata segala, dia kata qadara ramhin, sekadar selembing. Selembing ni because depo. Mana pada pandangan mata kita, kalau kita duduk tepi laut, kalau kita duduk pada pasir tempat ada bukit ni, matahari terbit dia nampak. Kan? Pada pandangan mata kita ternampak dia naik daripada pantai tu, setinggi segala. Mana tinggi lebih kurang depa. Qadra ramhin, sekadar selembing. Kan? Tinggi itu. Maka ulama falak bagi tempoh, bagi had dan masa tu ialah 27 minit selepas daripada isyraq. Selepas waktu syuruk, kita tengok dalam takwim tu syuruk pukul 7.16, tambah lagi 27 minit ataupun tambah nak mudah kira, tambah 30 minit. Masuklah waktu isyraq. Waktu isyraq, waktu duha. Dan sembahyang duha ni di antaranya dikatakan sembahyang yang memurahkan rezeki. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.